Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit perkongsian, sedikit nasihat, sedikit perkongsian ilmu berkaitan dengan kerugian amalan yang membuatkan kita rugi semasa kita berpuasa. Kita berpuasa, nikmat besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap Muslim, setiap mukmin untuk kita berjumpa dengan bulan puasa, bulan Ramadan. Ia merupakan satu nikmat antara salah satu nikmat yang besar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Tetapi nikmat yang besar itu tidak semua orang Islam menyambut nikmat itu dengan amalan ataupun dengan perkara-perkara yang membuatkan dia lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ambil ujung sekali tu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya kat situ, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa tu. Takwa tu kita kena cari sendiri. Kita kena berusaha supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lah. Maksudnya celakalah seseorang itu apabila dia masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan tanpa mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dekat sini bulan Ramadan ni merupakan bulan kita membuat amalan, bulan kita menambahkan amalan kita, bulan di mana pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala terbuka seluas-luasnya. Jadi barang siapa yang masuk daripada bulan Ramadan dan habis bulan Ramadan dia tu, dia tak dapat pengampunan daripada Allah, Nabi cakap celakalah dia. Celaka dia, bukannya rugi, celakalah dia. Jadi itu merupakan salah satu peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita mencari pengampunan semasa bulan Ramadan. Okey. Antara benda yang membuatkan kita rugi dalam bulan Ramadan sebabnya Nabi menyebut, kalau kita sebagai contoh, kalau kita pergi ke surau, kita nampak orang tu Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kita tahu dia sedang bersolat. Kalau kita pergi dekat surau, kita pergi dekat masjid, nampak ada orang berkopiah, nampak ada orang salam, dia hulur duit, dia dapat cek, itu kita tahu dia sedang memberikan zakat. Kalau kita pergi dekat airport, nampak orang pakai ihram, nampak ada orang potong-potong rambut, botak-botakkan kepala tu, itu kita boleh tahu dia sedang nak menunaikan ibadah haji. Tetapi ibadah puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala cakap merupakan ibadah paling ikhlas. Sehingga dalam satu hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia cakap setiap amalan akan diberikan ganjaran 1 sehingga 700 ganjaran. Tetapi amalan puasa, aku sendiri yang akan berikan ganjaran kepada muslim yang berpuasa itu. Jadi nak cakapnya betapa amalan berpuasa ni sepatutnya memupuk kita menjadi ikhlas. Dia menjadi ikhlas. Kalau sebab kita ni nak cakap, kalau kita tengok orang berpuasa, kalau kita tengok muka-muka orang berpuasa ni sama sahaja dah. Kalau kita pergi dekat bilik guru contoh, kita pergi dalam kelas, kita tengok ada anak murid yang ni nampak letih sikit, Allahu Akbar, padahal tak puasa, yang ni duk semangat, duk main, duk lari ke hulu ke hilir, padahal dia puasa. Kita tak tahu budak ni puasa ke budak ni tak puasa. Melainkan dia bagi tahulah. Melainkan dia bagi tahu. Okey. Antara amalan bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, antara amalan yang tak ada dalam bulan lain adalah pertama sekali sahur. Tapi berbalik kepada tajuk kita ni, apa benda yang membuatkan orang yang berpuasa ni tapi dia rugi? Pertama sekali, bila sahur dia tak bangun sahur. Bila sahur tu, waktu bersahur tu dia tak bangun sahur. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna sihru al-barakah. Maksudnya biqwa atau maqal, bersahurlah kamu, sesungguhnya pada waktu sahur itu ada barakah. Jadi pada waktu sahur ni sepatutnya kita bangun bersahur dah. Paling kurang pun bangun tu minum air tak apa dah. Jangan mungkin tengah malam tu dah makan kenyang dah, pagi tu kata kenyang lagi, bangun tu pagi sahur, ataupun makan
makan sebiji tamar, makan sebiji buah kurma tu okey dah. Kira kita menunaikan sahur. Sebab ada sejenis lah nak ada orang cakap, kawan-kawan kita cakap aku ni jenis tak sahur. Aku ni jenis puasa aku tak sahur, tak apa. Nah, aku ni jenis puasa aku tak sahur. Padahal kita nak sahur ni bukannya kita nak cari tenaga tu sangat. Cari tenaga tu satu hal lah. Maksudnya bersahur tu, kita sahur tu sebab itu adalah perintah Nabi, itu sunnah Nabi. Jadi kita bersahur ni sebab kita nak barakah tu. Kita nak barakah waktu bersahur tu. Jadi waktu sahur tu makan banyak lagi barakah. Yang kedua, benda yang ada waktu bulan Ramadan ni adalah berbuka puasa. Tapi apa benda yang buatkan kita rugi pada waktu kita buka puasa ni adalah membazir. Adalah satu kajian cakap menunjukkan di Malaysia ni 17,000 ton makanan dibuang setiap hari adalah makanan yang tidak terusik. Maksudnya berapa banyak makanan yang dibazirkan begitu sahaja tetapi tidak terusik pun lagi. Maksudnya bukannya sisa-sisa makanan itu satu hal. Maksudnya makanan yang tak terusik itu pun 17,000 ton dibuang tiap hari. Maksudnya betapa membazirnya kita, terutamanya pada bulan Ramadan ni lah. Waktu berbuka ni, waktu di bazar dan sebagainya, banyak sangat makanan. Jadi kita kena kawal hawa nafsu kita. Yang ketiga adalah kita apa orang kata, pada malam tu kita bertarawih. Nak tarawih ni biasanya datang pada bulan Ramadan lah. Tak ada lagi saya tengok bulan-bulan lain orang tengah buat apa tu ustaz? Oh, saya nak tarawih malam ni. Bukannya salah, tapi benda tu tak ada diamalkan hanya pada bulan Ramadan. Pada zaman Nabi, Rasulullah tak sebut tarawih. Rasulullah sebut man qama Ramadan, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ni kalau pada start pada zaman sahabat dia buat tarawih lah. Jadi tarawih ni yang terbaik yang mana satu? Ada yang buat 8, ada yang buat 10, ada 16, ada 20 nah. Tapi yang terbaik adalah buat. Adalah buat. Pastikan kita buat dulu tarawih tu. Jangan nak fikir nak buat 8 ke 20, nak buat 8 ke 20. Tengok malam ke 20 tak buat lagi. Nak fikir nak buat 8 ke 20. Jangan gitu. Yang pastikan yang pertama kita buat dulu tarawih tu. Dan yang paling penting, kalau kata mungkin dekat taman kita, surau taman kita tu buat 20. Nak masjid dekat taman kita tu buat 20. Masjid taman sebelah ni buat 8. Kita tak larat nak buat 20. Kita pergi yang 8 tu tak ada masalah. Nak memilih untuk buat 8 atau 20 tak ada masalah. Sebabnya yang penting adalah kita bersama dengan imam tu sehingga habis. Barulah kita mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda innahu man qama ma'al imam hatta yunsarif kutiba lahu qiyam lailah. Siapa yang qiyam bersama dengan imam sehingga habis, hatta yunsarif kutiba lahu qiyam lailah, dia akan diberikan ganjaran qiyam sepanjang malam. Jadi yang penting janganlah kalau imam buat 20 kita buat 8, lepas tu kita balik dah. Kebanyakan orang buat gitu. 20 kita dah larat, 8 tu kita balik dekat nak sambung dekat rumah dan sebagainya. Itu tak apa. Cumanya ganjaran bersama dengan imam sehingga habis itu kita tak dapat benda tu. Jadi seeloknya kita bersama dengan imam sehingga habis witir. Okey, jadi seterusnya yang terakhir sekali, kita bila kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita kena buang 3 sifat, iaitu sifat ujub, sifat riak dan sifat takabur. Nah, di bulan Ramadan kita didik diri kita supaya menjadi ikhlas. Macam yang kita cakap tadi, amalan paling ikhlas dalam Islam adalah amalan berpuasa. Kita kena buang. Sikap ujub ni lagu mana? Sikap ujub ni dia bercakap dengan diri sendiri. Contoh dia jadi imam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia cakap hati dia, sedap juga suara aku ni. Itu adalah ujub. Ataupun itu adalah ujub. Ataupun bila mana dia menunjukkan kepada orang lain, itu adalah riak. Sebagai contoh dalam surau tengah ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi orang buka pintu. Auto dekat suara dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dia nak bagi orang dengar, oh bagus budak ni tengah mengaji. Jadi adalah sifat riak. Takabur ni lagu mana pula? Takabur ni bila mana dia berkata perihal amalan yang dia lakukan. Contohnya dia pergi dalam bilik guru, ustaz dia nampak tak siapa yang budak yang duduk ngaji seumur dan surau tu. Padahal dia tahu budak tu dia.
ustazah pun, budak tu awak lah duduk mengaji ni. Padahal dia tahu dah benda tu. Jadi dia berkata-kata mengenai perbuatan dia tu, amalan dia tu, itu adalah takabur. Jadi wujud riak dan takabur ni boleh membuatkan amalan kita sia-sia, membuatkan amalan kita tidak diterima. Bahkan kita hanyalah berpuasa, apa yang kita dapat daripada berpuasa itu hanyalah sekadar lapar dan dahaga saja. Jadi saya rasa sekadar itu sahajalah perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.